Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Dan sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan kisah daripada berkenaan dengan yang pertama tu, kisah dekat bumbung dekat Shilin. Dan yang kisah yang kedua tu, kisah daripada seorang pendengar. Dan kisah daripada pendengar ni dia ada tiga kisah. Jadinya kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama ni macam KSM katakan tadi, kisah berkenaan dengan satu rumah yang dia sewa dekat satu rumah tu di mana ada sedikit gangguan berkenaan dengan Shilin. Siapa rumah dia ada yang Shilin, tengok Shilin ada lubang-lubang tu, ini kisah untuk anda. Okey, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ni pernah menyewa dekat sebuah kawasan lah. Kawasan tu terletak di satu perumahan jauh daripada bandar Johor Bahru tau. Dan rumah tu tak adalah besar mana pun. Cuma sebesar saiz rumah bujang je. Dan awal-awal dulu, waktu masuk awal semester dululah, saya pelik tau dengan siling bilik saya dekat rumah tu. Sebabnya siling tu dia ada satu lubang kau. Dan taklah besar mana pun lubang tu sebenarnya. Dia muat-muat agak-agak lebih kurang dalam besar sebiji bola sepak macam itulah. Dan pernahlah saya tanya pada housemate yang lain-lain ni. Dan diorang cakap, biar je lah kan. Tak payah ambil kisah lah, tak payah ambil pot lah kan. Bukannya mengacau pun benda tu, kata dia. Amboi, diorang ni senanglah cakap kan. Yang tak dapat tidur je setiap malam ialah saya. Dan saya ni bukanlah orang yang jenis penakut sangat. Sebenarnya bukan, tidak. Dan saya ni biasa-biasa je. Kalau setakat orang kata nak tengok cerita Annabelle tu dengan laptop dekat volume tu 50% tu, saya masih boleh lagi lah. Selamba je. Orang kata apa? Orang muda kata apa? Tak ada hal lah. Gitu kan. Pasal lubang dekat siling bilik tidur saya tu ada sesuatu tau yang saya rasa macam tak kena je. Macam tak best je tau kat situ. Seolah-olah macam daripada situ ada macam aura-aura negatif lah gitu kan. Yelah, siapa tak seriau tengok benda hitam kelam je setiap kali nak tidur. Yelah, menghadap ke atas kan. Jadinya macam ada black hole dekat siling tu. Yang ini saya tak 100% pastilah. Tapi saya agak yakin. Saya pernah terjaga tau waktu tu daripada tidur lah. Dan awal pagi waktu tu, lebih kurang dalam pukul 2 pagi, 3 pagi, macam tu lah Dan bila saya tenung dekat lubang tu lah, saya macam terperasan. Tak tahulah betul ke tidak kan. Saya terperasan ternampak macam seseorang yang wajahnya mirip dengan patung Jesus yang selalu kita tengok dekat dalam TV tu, ataupun kita selalu tengok dekat dalam TV, selalu ada dekat gereja-gereja tu kan. Dan saya minta maaf pada awal-awalnya saya tak ada niat lah nak menghina mana-mana agama pun. Ini saya yang ceritakan ni yang 100% berdasarkan apa yang saya alami tanpa sebarang tokok tambah. Dan benda yang saya tengok dalam lubang tu hanya jengukkan kepalanya keluar je macam tu. Dan rambutnya tu agak panjang dan berjanggut tau. Dan setiap kali saya tengok dia ni, dia tak pandang saya pun. Dia cuma tenung lantai je tau. Dia pandang macam tu statik je. Dan sepanjang tahun tu lah, saya tak adalah risau sangat pun dengan adegan tinjauan-tinjauan tu daripada lubang black hole dekat atas siling rumah saya tu, bilik saya tu. Dan setiap kali saya sedar lah, saya akan gerak-gerakkan badan saya dan kepala tu pun
akan masuk semula ke dalam lubang tadi tau. Dan macam tu je lah. Cerita dia kan, bila setiap kali saya nampak, saya gerakkan sikit, dia perasan saya gerak agaknya, dia masuk balik dalam tu. Dan lama kelamaan, benda ni dah jadi macam satu kebiasaan. Dah macam orang kata, dah lali lah dengan gangguan macam tu. Dan benda tu pun tak kacau saya. Dan saya pun tak kacau dia. Benda tu saya tak pernah pun ceritakan dekat housemate saya yang lain ni. Dan kita orang ialah satu. Sebab kita orang ni pun bukannya rapat sangat. Apa-apa aktiviti sering saya ni kena pulaukan dengan diorang. Dan diorang ni takkan ajak saya sekali untuk pergi join diorang. Diorang pergi enjoy ke, diorang pergi tengok midnight movie ke, mengurat awet dekat Dangan Bay pun diorang tak ajak. Jadinya saya ni memang jenis terperap dalam bilik je lah. Jadinya nak dijadikan cerita lah Satu malam Sabtu ni, housemate yang lain entah ke mana, entah diorang ni beramai-ramai keluar tau. Saya dilawati lagi sekali benda tu. Dan kepala tu masih lagi merenung lantai je. Sebab nak terkencing saya sangat-sangat waktu tu, saya terjaga dan saya bukakan mata saya ni kecil je. Saya macam buka sikit je lah mata saya. Dan saya tak tahulah nak buat apa waktu tu. Saya terus je perhatikan benda tu tau. Tiba-tiba kepala tu dia macam toleh ke arah saya tau. Dan dia macam pandang tepat ke arah saya waktu tu. Dan bulu roma saya ni tak payah cakap lah. Memang dah orang kata meremang habis lah. Dan saya cuba tidur balik. Tapi tak dapat dah. Pundi kencing ni dah rasa macam nak meletup sangat tau. Sebab nak terkencing sangat. Berbekalkan semangat yang ada sikit-sikit pada saya ni, saya pun gagahkanlah juga diri saya ni untuk pergi ke tandas. Dengan mata yang tertutup. Saya berjalan meraba-raba je. Dan bila saya balik daripada tandas tu, saya tengok dekat lubang tu, kepala tu dah tak ada dah dekat situ. Dan saya pun tidur balik. Dan keesokan malamnya lah, hati saya ni jadi berdebar-debar tau. Jadi macam tak tentu arah tau. Rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Ada sesuatu yang tak betul. Bukan apa. Semalam tu, first time, saya rasakan yang benda tu pandang tepat ke arah saya tau. Dan housemate saya pula, semuanya hari ni dah keluar. Sejak daripada siang tadi, dia orang dah keluar. Tak ada seorang pun kat rumah. Katanya dia orang nak pergi tidur dekat Desaru. Dan saya pun redor je lah. Lepas dah siap orang kata buat kerja-kerja saya, buat report apa semua sikit-sikit, saya pun siap-siapkan diri saya ni untuk nak tidur. Dan saya waktu ni langsung tak terfikir langsung pasal lubang tu. Dan kepala saya dah terasa berat tau. Sejak petang tadi dah rasa macam pening pun, ada rasa macam letih lah mungkin. Nasiblah saya ni memang jenis yang senang nak terlelap. Dan malam tu saya terdengar tau bunyi bergesek-gesek dekat atas siling tu. Bunyi tu macam bunyi kucing tengah meronta-ronta tau. Nak keluar daripada kotak cardboard. Tapi yang ini bunyi dia lagi kuat. Allahu Akbar. Saya macam ni, aduh apa benda lah pula ni. Takkanlah makhluk tu nak turun daripada lubang tu kot. Jadinya waktu ni kan, saya pun slow-slow buka mata saya tau. Allahu Akbar. Saya nampak waktu ni seorang yang berjanggut dan tak pakai baju, dengan badan dia penuh dengan luka cala-bala tau. Kalau anda nak bayangkan macam mana rupa dia tu, anda bayangkan patung tu je. Patung tu lebih kurang macam tu lah, lebih kurang saling tak tumpah tau. Dan kepala dia melentuk ke bahu dan tangan didepangkan tau, macam cross tu lah. Dan dia berdiri tegak je kat tengah-tengah bilik tu, tak buat apa-apa pun. Dengan mulut dia ni ternganga sikit dan matanya terbuntang waktu ni merenung ke arah saya. Ya Allah, tak gila saya waktu tu. Sehabis kuat saya terus lompat daripada atas katil ni ke lantai ni. Saya terus bertiarap masuk ke bawah katil tau. Dah macam askar dah gayanya waktu tu. Dan saya nampak kaki benda tu daripada bawah katil. Saya perhatikannya lah. Perlahannya tau. Dia jalan macam kaki dia kena ikat. Sikit, sikit, sikit dia jalan. Dan saya dah tak boleh nak buat apa-apa dah waktu ni. Hanya mampu berdoa je. Mata saya pejam. Badan dah bergegar dah, menggigil-gigil dah. Dah macam orang kena Parkinson dah waktu tu. Dan benda tu terasa makin lama makin dekat dengan katil tau. Lepas tu saya terdengar bunyi spring katil ni berkeriut. Dan tilam tu pun melendut ke bawah tau. Sampailah pagi esoknya ni, saya tertidur dalam keadaan tertiarap dekat bawah katil tu. Dan saya dongak tengok tilam tu tak melendut dah waktu ni. Dah pagi kan. Slow-slow lah saya merangkak keluar daripada bawah katil tu. Saya keluar. Alhamdulillah katil saya kosong.
Yang ada cuma bantal selimut dengan headphone saya je. Apalah nasib saya ni kena kacau hantu dengan muka berjanggut macam ni. Banyak-banyak hantu, dia boleh menyamar jadi itu pula. Jadilah Lang ke, hantu Rai ke, Jenglot ke kan. Tapi hari tu saya buat macam tak ada apa-apa yang berlaku lah. Keluar tapau makanan macam biasa, tengok movie dekat laptop, relax-relax macam tu, buat assignment sampailah ke malam. Dan housemate saya ni semua dah balik dah waktu tu. Dah lega lah rasa saya waktu tu. Walaupun tak rapat dengan diorang ni, at least diorang ni manusia kan. Dan sekali lagi, saya rasa bila dan sekali lagi saya rasa berdebar tau. Bila mana dah nak masuk malam, dah nak masuk waktu nak tidur. Dan saya tunggulah kalau ada pergerakan lagi daripada lubang tu. Dan saya ni tiba-tiba terfikir, bukan ke malam tu ada bunyi macam dicakar-cakar, bunyi macam macam tu kan. Kenapa lubang tu tak rosak? Dan saya tengok sekarang ni, elok je lubang tu, sama je besar dia kan. Jadinya saya bangun, pergi cek, betul-betul saya cek tau. Tak ada pula rosak, langsung sikit pun tak rosak. Dan saiznya tetap sama seperti sebelum ni. Jadinya saya pun malas lah nak fikir banyak-banyak. Saya pun tidur. Dan malam tu saya tak terjaga langsung tau. Memang tidur dengan lena sangat-sangat. Tapi esok paginya dah jadi satu kejadian tau. Esoknya satu rumah ni kecoh tau. Sebabnya salah seorang housemate saya ni kata dia ternampak orang berjanggut dalam bilik tidur dia semalam. Dan dia ingatkan mula mimpi. Tapi benda tu jalan slow. Makin dekat dengan dia tau. Macam nak serang dia macam tu lah. Dia pun apa lagi, bangun dan berlarilah keluar daripada bilik. Dan masa tu lah dia sedar yang itu bukanlah mimpi. Dan sampai pagilah housemate saya tu tidur dekat ruang tamu je. Dan pagi tu pintu bilik dia ni masih tertutup lagi tau waktu tu. Dia tak berani nak buka. Jadinya dia tunggu kita orang semua dah bangun. Jadi kami dah ramai-ramai berkumpul kat situ. Dan saya pun ringan mulut lah masa tu ceritakan tentang apa yang saya selalu nampak dekat lubang dalam bilik saya tu. Dan diorang waktu ni bantai marah saya kau-kau punya tau. Kata diorang kenapa saya tak beritahu diorang pasal lubang tu, pasal hantu tu, pasal penampakan tu. Kalau ikut kepala otak saya, tak silap saya selalu dah ada beritahu pun dekat diorang pasal lubang tu. Tapi tu pasal mula-mula saya masuk sini lah. Jadi waktu tu, bila kita orang dah ramai-ramai macam tu, dah kena gangguan macam tu, kita orang pun beranikanlah diri ni untuk pergi buka pintu bilik kawan saya tu. Bila buka, ramai-ramai ni tau. Bila buka pintu bilik tu tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah, clear. Cuma ada satu bau pelik dalam tu. Macam bau-bau tanah. Macam bau tanah tu basah tau. Dah lah basah, busuk pula tu. Dan petang tu, member housemate saya ni datang. Dia ni kira macam ustaz jugalah. Kopiah je dia tak pakai. Dia suruh siapa yang tak mandi wajib kat dalam rumah tu, pergi mandi dulu, bersihkan diri dulu. Dan lepas tu, dia suruh semua pakai baju bersih-bersih, ajak solat hajat. Doa apa semua, dia ajar. Doa dia tu supaya semua benda asing dalam rumah tu keluar lah. Dan masa tengah solat tu, kita orang terdengar bunyi lolongan daripada belakang. Daripada bilik-bilik tu lah. Dan kiblat pula menghadap dinding, membelakangi pintu masuk. Dan suara tu bergerak lah. Dari belakang ke depan tau. Pintu rumah dah macam bergegar dah waktu tu kan. Dah macam kena ketuk-ketuk. Seluruh pintu dalam bilik, dalam kita punya rumah, semua kena ketuk-ketuk. Kita orang pun fikirlah, nak kena buka ke pintu baru benda tu nak keluar kan. Dan lepas solat tu saya pun tanyalah dekat ustaz tu. Dan muka kita orang masa tu memanglah, of course, memang pucat gila, dah biru dah masing-masing. Dan ustaz tu jawab, katanya benda tu tak perlu pun, kita perlu buka pintu untuk dia baru dia boleh keluar kan. Tapi dia kena keluar juga daripada tingkap ataupun pintu lah. Macam tu. Dan ustaz tu terangkan lagi, benda tu boleh menyamar jadi apa-apa je. Kecuali tak boleh Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kita kan. Dia kata lagi jangan pula percaya muka Nabi Isa macam tu tau. Sebab benda tu cuma meniru apa yang dia selalu nampak tau. Dan kalau dia selalu nampak patung tu, dia akan menyamar jadi patung tu lah. Dan benda ni juga ada yang bijak, ada yang tak. Kadang-kadang dia tak kacau pun. Dia cuma minat nak duduk sama-sama dengan manusia je. Jadinya saya bila fikir-fikir balik kan, saya jadi macam tak faham tau. Macam manalah dalam banyak-banyak bentuk binatang tu boleh tiru benda ataupun rupa wajah patung tu tau. Jadi itu je lah.
Cerita seram saya. Maafkan saya kalau tak berapa seram lah bagi korang. Tapi bagi saya dengan kawan-kawan saya dalam rumah ni memang seram gila dah. Jadinya lepas kejadian tu lah, sebulan saya tidur ni tak lena. Dan kadang-kadang macam ada terbau tanah basah tu tau. Tapi bila hidup balik, tak ada pula. Entahlah, mungkinlah hanya imajinasi saya saja. Dan ini adalah kisah seram pembukaan pada Kisah Seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah seram pembukaan ni? Semoga anda terhibur dengan kisah yang KSM sampaikan ni. Jadinya, sebab KSM ada cerita lagi sebelum lepas ni, korang stay tune lah Kita sambung dengan kisah seterusnya. Okey, untuk kisah yang seterusnya hilang di alam gaib. Kisah yang ini kisah daripada pendengar kita lah. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum kepada Abang KSM. Waalaikumsalam. Dan kepada semua penonton Kisah Seram Malaysia. Nama saya Muhammad Emi Fitri, 23 tahun. Menetap di Tumpat, Kelantan. Okey, abang boleh panggil saya dengan panggilan Emi je. Okey, kisah pengalaman saya ni yang berlaku di sekitar tahun 2012, di mana saya telah hilang di kawasan Sungai Hutan, Kuala Kerai, Kelantan. Jadinya sebelum kejadian ni berlakulah, saya dengan ibu ni kami nak pergi ke rumah arwah atuk kami lah dengan menaiki sebuah bot sampan. Kerana rumah atuk kami ni terletak di sekitar sungai dan hutan ni, semasa saya membawa bot sampan dengan ibu saya ni, saya ternampak kelibat warna hitam bersisik dan bersayap tau. Rupa dia seperti lebih kurang boleh dikatakan macam rupa naga lah macam tu. Jadi waktu ni saya masih lagi positive thinking, masih lagi berhusnuzon, dan saya hanya sangkakan mungkinlah itu hanya seekor ular sawu yang agak besar lah. Jadinya semasa tengah orang kata mendayung ataupun memandu bot sampan tu lah, tiba-tiba bot yang kami naiki ni terasa seperti macam dilanggar sesuatu tau. Bong, bong. Dan rasanya macam apa benda pula ni. Bila dipandang sekeliling, tak ada apa-apa tau waktu tu. Dan saya pun teruskan lagi memandu bot sampan ni untuk pergi ke rumah atuk ni lah waktu ni. Jalan-jalan lagi kan. Tiba-tiba kali ni kami terus dirempuh dengan kuat tau. Sampai terbaliklah bot kami ni. Dan ibu dengan saya ni terjatuh ke dalam sungai tau waktu tu. Dan ibu saya lemas pada masa tu kerana kami ni memang tak tahu berenang. Saya cubalah selamatkan ibu saya dengan bergantung pada tepi bot je. Tapi hanya sia-sialah. Saya hanya mampu melihat ibu saya waktu tu di bawah arus sungai yang semakin menderas waktu tu. Membawa ibu saya makin jauh dan semakin jauh. Saya dah pasrah dah dengan diri saya sendiri. Dan saya waktu ni hanya berfikir tak nak kehilangan ibu saya. Menitik air mata saya waktu tu dalam kesedihan. Jadinya dalam kesedihan tu saya pun tak sedar. Saya pun tak tahu apa yang dah jadi pada saya. Tiba-tiba bila saya tersedar je, saya dah berada dekat satu kampung tau. Yang saya tak tahu, saya tak pasti dekat mana sekarang ni. Dan ada di sebelah saya ni seorang makcik dan anak perempuannya ada dekat sebelah dia lah. Dan Alhamdulillah lah waktu sangat-sangatlah saya ni bersyukur kerana Allah masih lagi beri saya kesempatan untuk hidup lagi. Dan waktu tu perkara pertama yang muncul dalam fikiran saya adalah Ibu, mak saya tau. Saya cuma fikirkan mak saya je. Dan saya tak fikir apa pun yang pelik waktu tu. Yang saya cuma fikirkan cuma mak saya. Dan saya waktu ni menangis semahu-mahunya. Sebab saya rasa yang saya dah kehilangan ibu dah pada masa tu. Dan makcik tu cubalah pujuk saya kan supaya saya ni tak menangis. Dan saya masih ingat lagi pesan makcik tu. Kata dia Makcik, dah pernah rasa dah kehilangan memang sedih. Apa yang jadi ni sebenarnya? Allah nak uji kamu nak. Kita hidup di dunia ni hanya sementara dan akan merasa kehilangan. Dan setiap yang hidup pasti akan mati. Rehat dah nak, rehat. Makcik nak pergi cari kayu api ni, nak masak. Anak rehat ya. Jadinya dalam kesedihan saya tu, dalam menangis saya tu, saya tertidur dalam menangis tu. Dan bila tiba-tiba saya tersedar semula, saya rasa macam saya ni buta tau.
Tiba-tiba saya rasa seperti dada saya ni kena tekan, kena tekan, kena tekan. Waktu ni saya dengar suara pakcik saudara saya dengan kawan-kawan dia. Tapi mata saya ni tak boleh melihat dah waktu ni. Dah memang gelap habis pandangan saya. Dan waktu ni saya bersyukur sangat-sangat dapat dengar suara ibu, abah dan adik-adik saya. Jadinya yang jadi pertanyaan dalam diri saya ni lah, yang terpendam selama ni lah. Siapa makcik dengan siapa yang tolong mak saya waktu tu? Macam mana mak saya boleh terselamat sedangkan saya nampak mak saya ni dah jauh dah dibawa oleh air. Dan perkara tu masih lagi kekal menjadi misteri dalam fikiran saya. Dan jawapan ibu semasa kejadian lemas ni lah. Ibu saya cakap, ibu tergantung pada sebatang pokok buluh. Yelah, setahu saya lah, dekat kawasan tu, jarang sekali ada pokok buluh. Nanti saya akan setiakan gambar dia. Nanti boleh tengok sekali. Okey, ni gambar dia. Dan ibu diselamatkan oleh orang yang kebetulan lalu di kawasan sungai tu. Dan orang kampung ni dah mencari saya ni selama 2 hari dah. Tapi saya rasa kejadian yang saya hilang tu hanya sekejap je tau sebenarnya. Jadi selepas sebulan kejadian lah, Alhamdulillah, mata saya pun dah mula okey lepas buat rawatan Islam. Dan saya bersyukur sangat-sangat dapat peluang kembali dan bersama dengan keluarga yang tercinta. So, moral of the story lah kata dia. Hargailah ibu dan keluarga selagi masih hidup di dunia. Buatlah yang terbaik pada mereka sebab hidup hanya sekali. Dan pastikan ia bererti. Dia kata PS kat sini. First time kongsi cerita, maaf abang. Jika tidak faham dan salah ejaan. Sekian, Assalamualaikum. Tak ada apa-apalah. Semuanya okey. Cerita je okey kan? Agak menarik jugalah. Jadinya, sebab Amy Fitri ni, dia hantar cerita pada KSM ni ada 3 cerita tau. Jadi, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Baiklah, untuk kisah yang seterusnya, tajuk dia Pocong Dekat Atas Bumbung. Yang ni lah kisah kedua lah. Kisah ni pula berlaku pada tahun 2022. Okey. Dan kisah ni adalah kisah berlaku semasa saya dah dewasa dah kata dia. Dan kisah yang berlaku ni semasa saya berada di kampung. Jadinya saya ringkaskan cerita je lah. Adik saya ni ada membela banyak kucing tau. Dia ni memang pencinta haiwan lah lebih kurang. Memang sayang sangat, suka sangat dengan kucing-kucing ni. Jadinya nak dijadikan cerita. Pada malam tu, kami sekeluarga ni waktu ni sedang menjamu selera makan malam. Kan sambil berchat-chat tengah sembuk berbual-bual dengan family ni. Tiba-tiba terdengarlah bunyi suara kucing bergaduh dekat atas rumah. Memang bising lah. Kecoh lah dekat atas bumbung rumah tu. Dan adik saya waktu ni pula risau sangat dengan kucing kesayangan dia tu. Sampaikannya pada malam tu dia rela memanjat atap rumah tu tau. Dengan tangga kerana ingin nak ambil kucing dia daripada atas bumbung tu. Jadinya ketika adik saya ni nak ambil kucing dia tu lah. Dengan tiba-tiba dia boleh melompat tau daripada atas bumbung tu ke bawah. Kedebam! Sampaikan terjatuh. Mujurlah tak ada apa-apa pun terjadi pada masa tu. Jadinya kami sekeluarga ni bila dah dengar bunyi bising macam tu, berlarilah mendapatkan adik saya ni. Tengok-tengok adik saya yang jatuh tu, waktu tu dah tengok dia, menggigil-gigil dengan ketakutan sangat nampak dia pada masa tu tau. Dengan muka dia yang pucat macam nampak sesuatu dah. Tapi adik saya waktu ni diam je tau. Tak cakap apa-apa dah waktu tu. Jadinya bila saya tengok adik saya macam tu, jadi risaulah. Rasa risau tu dalam hati tau. Bila tengok keadaan adik saya jadi macam tu. Ini saya ni tanya tau. Dia diam je tau. Tak jawab apa-apa tau. Cuma tangan dia tu menunjuk ke atas bumbung tu. Jadinya dalam hati saya ni, mungkinlah adik saya nak minta tolong lah. Minta tolong ambilkan kucing dia dekat atas tu. Saya jadi kesian lah kan. Sampai dia nak ambil kucing dia sampai dia jatuh macam tu. Jadi saya pula yang panjat tangga tu untuk nak tolong adik ni nak ambil kucing dia. Jadi saya pun panjat. Waktu dah nak sampai dekat atap rumah tu, waktu tu mata saya berada sama paras tau. Sama level dengan atap bumbung rumah tu kan. Tiba-tiba saya ternampak muka hitam legam tau. Berbungkus dengan kain putih macam tu. Duduk dekat atas bumbung tu dalam keadaan yang sama-sama je macam tu. Saya pun astagfirullahalazim. Terkejut sangat saya.
Allahu Akbar. Nak tahu apa yang dia nampak? Kata dia nampak pocong kat atas tu. Dan pada malam tu kecoh lah kami sekeluarga ni dengan penampakan pocong dekat atas bumbung rumah kami tau. Dan waktu tu, malam tu kami semua tidur beramai-ramai dekat ruang tamu dek kerana takut yang amat. Dan itu sajalah cerita saya pada kali ni kan. Mohon maaf ada salah ejaan. Oh tak adalah, semua ejaan okey lah. Maklumlah, saya orang Kelantan, tak biasa lagi bahasa luar kata dia. Ada lagi ni kisah dia. Belum habis lagi. Okey, kita sambung dengan kisah yang seterusnya daripada Amy Fitri ni. Okeylah guys, untuk kisah yang terakhir pada malam ni masih lagi cerita daripada Muhammad Amy Fitri. Okey. Cerita yang ketiga ni, terjadi pada tahun 2019 kata dia. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam. Okey, kenakan saya tadi dah kenal dah. Muhammad Amy Fitri kan, umur 24 tahun, berasal daripada Kuala Krai. Okey, tapi sekarang ni saya menetap di Tumpat, Kelantan. Okey, abang boleh panggil saya dengan panggilan nama Amy je. Okey, ceritanya yang pernah terjadi pada tahun 2019 ni, lepas berlakunya sihir lah, ataupun keluarga kami ni pernah diganggu sihir. Dan sewaktu kejadian ni berlaku, saya ni hampir pasrah tau. Sebab saya terkena apa yang orang katakan mati suri. Dan abang tahu kan apa maksud mati suri tu kan? Kata dia lah. Tadi sebenarnya saya tak tahu. Dan abang KSM pun pergilah search dekat Encik Google. Ceklah dekat dalam Kamus Dewan Bahasa. Kata Encik Google tu, mati suri ni bermaksud dia nampak macam mati, tapi sebenarnya dia belum mati lagi. Macam tu lah, lebih kurang macam koma lah agaknya. Jadi kita sambung dengan kisah Amy Fitri ni. Dan tak lama selepas azan subuh ni, Alhamdulillah lah, saya kembali bernafas, kata dia. Dan sewaktu saya berada dalam keadaan mati suri tu, dalam bawah sedar ni, dan dalam mimpi saya ternampak 4 orang Sami Siam Thailand tau, yang pakai kain oren tengah membacakan sesuatu mantra. Dan kata dia, salah seorang daripada mereka ni mengambil dan mengangkat seperti apa yang saya nampak pada waktu tu, seperti kain kafan tau. Jadinya pada waktu tu saya ingatkan cuma kain kafan saja. Rupa-rupanya pendengar KSM semua nak tahu apa? Apa yang saya lihat tu adalah mayat, seperti mayat seorang budak lelaki tau. Mayat seorang budak lelaki. Dan selepas 2 orang daripada mereka ni mengangkat mayat tu, sekujur tubuh tu diletakkan di depan mereka. Jadinya mereka ni macam berkumpul tau keliling mayat tu dan dibacakan mantra tau. Jadinya masa mereka tengah membaca mantra tu lah, saya rasa macam meremang lain macam tau. Waktu ni dalam mimpi saya lah meremang lain macam tau. Dan saya tak boleh nak buat apa pun. Nak gerakkan tubuh badan saya pun langsung tak boleh. Dan waktu tu saya hanya mampu berselawat dan membaca ayat kursi je dalam hati ni. Saya berselawat. Dan dalam tengah baca tu, saya lihat tau, diorang ni, Sami-Sami ni tengah membakar tubuh badan budak tu. Lalu keluarlah banyak asap daripada badan budak tu tau. Dan masa keluar asap tu, saya rasa macam saya punya tubuh badan ni macam ada orang tarik tau diri saya ni. Terbang, rasa macam terawang-awang naik dekat atas macam tu. Dan saya pasrah je waktu ni. Rasa reda je lah malam ni. Sekiranya inilah pengakhiran diri saya. Dengan air mata yang mengalir dekat pipi waktu tu. Teringatkan ibu dengan abah, dengan adik-adik saya waktu tu. Dan saya sendiri tahu waktu ni dapat melihat sekujur tubuh badan saya ni sendiri waktu tu. Tengah baring tegak macam tu, dengan banyak darah yang keluar daripada badan saya. Dan saya dah reda dah waktu tu. Jika itulah tamatnya riwayat saya tau. Dan waktu tu saya cuma mampu untuk berselawat je ke atas Nabi dalam hati je. Saya selawat. Tiba-tiba saya dengar tau, sayup-sayup je, macam ada bunyi orang tengah mengaji tau. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi suara ngaji tu dekat sangat, dekat tepi telinga saya tau. Dan masa dengar bunyi orang mengaji tu, tiba-tiba saya ternampak tau, seperti macam kilat warna putih macam tu memanah ke atas atap rumah saya. Dan saya terus rasa macam lemas sangat tau masa tu.
tersedar yang orang tengah azan subuh waktu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bila dah tersedar tu, saya lihat keluarga saya ni ada dekat sekeliling saya tau waktu tu. Dan mereka waktu tu memeluk saya. Syukur Alhamdulillah. Selepas saya sedar tu, Abah terus mengarahkan kami keluarga ni terus naik, terus masuk dalam kereta sebabnya kami nak bertolak pada pagi tu untuk balik ke kampung halaman kami di Kuala Krai tau. Perjalanan lancar waktu tu. Tak ada sebarang gangguan. Alhamdulillah, kami pun sampai ke Kuala Krai. Dan abang tahu tak apa yang terjadi dekat bilik saya? Masa kejadian tu, jendela di bilik saya ni terbakar tau. Nanti ni KSM letakkan gambar dia. Inilah gambar dia. Okey. Tapi Alhamdulillah tak terbakar rumah. So, dalam seminggu tu lah, saya dengan keluarga saya ni duduk dekat situ je. Duduk dekat kampung Kuala Krai tu. Dan tujuan utama saya adalah untuk mendapatkan rawatan Islam di situ. Jadinya, selepas seminggu saya dapatkan rawatan di pusat rawatan Islam dekat situ. Alhamdulillah, saya beransur pulih lah. Jadinya, lepas dah beransur pulih tu lah, kami semua kembali ke rumah selepas beberapa hari. Dan kami ada jugalah mendengar cerita daripada mulut orang-orang kampung ni. Katanya, dekat kampung sebelah tu ada kematian 3 orang Sami Siam. Dan masa tu berkemungkinan besar lah apa yang berlaku pada mereka tu semuanya ada kaitan dengan apa yang terjadi dekat saya pada malam tu. Wallahualam bisawab. Terima kasih Abang KSM kerana sudi menyampaikan kisah saya ni yang sekian lama terpendam dalam hati saya ni. Okey, abang dan semua penonton, kata dia, ambillah hikmah yang baik apa yang berlaku pada saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Amy Fitri kerana sudi hantarkan kisah seram yang boleh abang sampaikan pada pendengar-pendengar KSM semua. Baiklah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada kali ini? Semoga anda semua terhibur dan terima kasih pada yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini sehingga habis. Dan sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, jomlah kita dengar sedikit pesan daripada Ustaz. Perjalanan hidup ini takdir atau pilihan. Jika takdir, adakah zalim Allah Ta'ala membuat hambanya hanyut di dalam dosa? Gini. Masalah perjalanan hidup ini adalah takdir Allah Ta'ala. Tetapi sekalipun kita di dalam takdir, tetapi Tuhan beri kebebasan kita di dalam takdir. Sekarang kita rasa kita duduk sekarang, duduk kursi atas kursi ni. Ada orang paksa tak kita duduk? Tak ada. Kita nak gerak ni. Tak ada orang paksa ni. Anak nak duduk lagu ni. Anak rasa bebas sebebas-bebasnya. Sekalipun anak berada di dalam takdir Tuhan, tak akan keluar daripada takdir Tuhan. Tetapi manusia bebas memilih di dalam takdir. Kenapa hal tu? Manusia bebas, ya, bebas di dalam takdir. Bukan bebas sehingga boleh keluar daripada takdir. Tak boleh keluar. Tapi dia bebas. Jangan apabila kita kata manusia di dalam takdir, maka dia rasa sepih, macam kena terpaksa gitu. Tak. Bebas kita. Maka bebas ini adalah pilihan. Maka apabila seorang itu pandai memilih di antara nasi lauk ikan dengan nasi lauk ayam, jangan bersalahkan Tuhan apabila kita memilih maksiat. Jangan kata Tuhan pula pilih apabila maksiat. Allah Tuhan takdirkan saya dalam maksiat. Bapa nasi lauk ayam lauk ikan, bapa dia mau tak saya ambil ikan, Tuhan takdir ayam macam kat hamba. Kau tu pula bahasa menipu bohong. Ambil kayu katok atas kepala 14 kali. Bapa dia mau katok hamba, Tuhan takdir dah, jangan marah. Lepas tu kita jadi pengaruh kecil lagu ni. Maka sebenarnya kita bebas ada usaha dan ikhtiar, tetapi masih di dalam takdir. Jangan sengkau Tuhan uduh-uduh. Jangan sengkau Tuhan akan matikan kita dalam maksiat. Jangan sengkau lagu tu lah. Sengkau comel-comel dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sengkau hambaku denganku. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat
banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya semestinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri KSM sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam.